dengar saya? Dengar dah, dengar. Hmm. Okey, kita kita sedap adan lah pagi. Okey, kita start lah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kelapangan kepada kita meneruskan pengajian dalam ilmu Fardhu Ain yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kita sebagai seorang muslimah. InsyaAllah kita akan gunakan nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang yang Allah kurniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Walhamdulillah. Baik, minggu lepas kita dah bincang mengenai golongan mutahayyirah, iaitu golongan yang tidak dapat mengingati adat haidnya yang lepas, yang mana mereka sedang dalam keadaan darah keluar berterusan dan masih tidak dapat menentukan haid bagi bulan terkini. Mereka dibahagikan kepada 3 golongan. Golongan pertama iaitu mutahayyirah mutlaqah. Kita dah bincang mengenai golongan ini, yang mana golongan ini kena berihtiyat selama mana darah keluar kerana mereka berada dalam keadaan ihtimal. Kalau bulan Ramadan, ketika darah keluar berterusan itu, dia kena puasa juga. Tetapi kena qada sebulan lagi secara berturut-turut dan kena tambah 2 hari lagi. Itu pun kita dah bincang. Golongan kedua yang ingat bilangan haid terdahulu tetapi tidak ingat permulaan haidnya secara detail. Minggu lepas pun kita dah terang bagi contoh golongan ini. Satu contohlah kita dah bincang dah. Hari ni kita tengok contoh kedua bagi golongan kedua, supaya kita dapatlah dapat ilmu yang mana kaedah itu telah diberi ataupun telah disediakan oleh ulama silam. Dulu minggu lepas Kak Nur bagi contoh, dia kata haid dia tu 6 hari tetapi tak pasti hari apa bermulanya. Cuma dia ingat dalam 10 hari pertama. Ya dah? Itu dia. Okey, jadi cuba kita tengok contoh kedua. Contoh kedua kita cuba tengok slide. Okey. Contoh kedua ini, bila dia kata haid bulan lepas 6 hari dalam minggu kedua. Bermakna bermula pada hari ke-8 hingga hari ke-15 lah. Itu minggu kedua setiap bulan. Kalau minggu lepas kita bincang contoh bila dia kata haid dia tu dalam tempoh 10 hari pertama. Ya tak? Jadi cuba kita tengok, andai kata kalau dia kata haid dia ni berlaku pada minggu kedua setiap bulan, biasa-biasanya dia kata. Jadi macam mana cara nak selesaikan bagi golongan ini? Okey. Jadi kalaulah dia kata bulan lepas 6 hari dalam minggu kedua, bermakna bermula pada hari ke-8 hingga ke-15. Kalau darah keluar pada hari ke-8, darah akan berakhir pada hari ke-13. 6 hari dia kata, ya tak? Cuma dia tak tahu. Makna tak pasti tarikh yang tetap. Jadi cara kita nak selesaikan macam ni lah. Kalau dia kata minggu kedua, bermakna bermula 8 hari bulan sehingga 15. Ada 6 hari itu kita tengok. Itu dia. Kalau darah keluar pada hari ke-9. Kalau keluar pada hari ke-9, darah akan berakhir pada hari ke-14. Kalau darah keluar pula pada hari ke-10,
Maknanya darah itu akan berakhir pada hari ke-15. Jadi cukuplah di sini. Kita nak kira macam mana ni? Itu dia. Jadi hari-hari inilah kemungkinan darah keluar. Tapi tak confirm sebab dia tak tahu secara tepatnya bila keluar darah itu. Namun tak semua ni. Maknanya walaupun kita tanda di sini kemungkinan keluar darah, tapi hari-hari tersebut tidak dihukumkan haid secara yakin. Cuma ada 4 hari yang mana darah keluar itu dikira haid secara yakin, iaitu pada hari ke-10, 11, 12 dan 13. Itu dia. Ini yang yakin sebab 4 hari ini yang bertindan. Itu dia. Tu cara kita nak kira lah bagi pihak dia. Macam mana nak kira haid secara yakin. Sebab tadi dia kata antara hari 8 hingga 15 tu cuma dia ingat anggaran je, dia tak ingat secara tepat. Ya tak? Itu dia. Jadi apabila kita buat macam ni, rupanya ada 4 hari yang kita boleh tetapkan haid secara yakin bagi dia. Itu dia. Jadi dalam tempoh tersebut, maknanya tak boleh buatlah ni. Seperti dalam keadaan haid lah 4 hari tu. Itu dia. Jadi ada 2 hari lagi di depan, hari ke-8 dan hari ke-9 itu. Macam mana kita nak hukumkan. Jadi hari ke-8 dan hari ke-9 dihukumkan sebagai waktu ihtimal. Waktu ihtimal. Hari ke-8 dan ke-9 ini. Begitu juga dengan hari ke-14 dan 15. Hari ke-14 dan 15 ini juga merupakan waktu ihtimal. Kita ingat dah apa yang dimaksudkan dengan ihtimal. Minggu lepas Kak Nur dah sebut dah. Ihtimal ni maknanya waktu kemungkinan dia berada dalam suci dan dalam masa yang sama berada dalam waktu haid. Itu dia. Jadi ada benda yang dia kena buat dan ada benda yang dia tak boleh buat ketika ihtimal ini. Izzah minggu lepas Izzah dah masuk dah. Izzah faham tak setakat ni? Hak Kak Nur khabar ni guana ni. Duk faham mana tapi terus je lah kan. In faham In Kang? In faham tak In? Faham tu keseluruhan tu tak berani lah Kak Nun, tapi dah biasalah dengar perkataan ihtimal, kiat. Lepas tu yang Kak Nun kira tu ada pertengahan tu. Faham lah. Itu dah apalah maknanya kita nak biar faham situ. Maknanya golongan ni bukan kata dia macam mutahayyirah mutlaqah tu. Mutahayyirah mutlaqah tu maknanya memang sepanjang-panjang sebulan itu dia berada dalam waktu ihtimal. Tidak ada waktu yang yakin haid. Ya tak? Itu sebab dia memang tak tahu terus. Tak tahu sikit pun pasal haid yang lepas. Itu dia. Tapi golongan ini golongan yang ingat bilangan haid dia yang lepas ini, maknanya tak teruk sangatlah. Maknanya sebab dia ada waktu yang ditetapkan berada dalam keadaan haid itu. Itu dia. Jadi waktu ihtimal ni dia ada 2 keadaan dalam masa yang sama. Berada dalam waktu suci. Bila waktu suci maknanya dia kena tunaikan solat. Jadi hari ke-8 ke-9 itu dia kena solat, dia boleh berpuasa, dia boleh menunaikan tawaf sekiranya berada di tanah suci. Itu dia. Tetapi hari ke-10, 11, 12, 13 itu memang yakin dia berada dalam keadaan haid. Maknanya dia tak boleh semayang lah waktu itu. Itu dia. Cuma hari ke-14 pula dan hari ke-15 maknanya juga berada dalam keadaan waktu ihtimal juga. Jadi, dia kena solat, dia kena berpuasa dan dalam masa yang sama dia tak boleh baca Quran sebagaimana orang yang berada dalam keadaan haid. Sebab dalam ketika itu dia juga diihtimalkan berada dalam keadaan haid. Itu dia. Okey, boleh tu. Jadi, dalam waktu ihtimal ni
kalau dia tak ingat bila dia mandi wajib pada bulan yang lepas, bermakna setiap kali dia nak solat, dia kena mandi wajib. Iaitu pada hari ke-9, hari ke-8, 9 dan juga hari ke-14, 15 itu. Jadi setiap kali nak mandi wajib, setiap kali nak solat, dia kena mandi wajib. Kecuali dia ingatlah. Contohnya bulan lepas dia kata dia mandi wajib pada waktu Zuhur. Bermakna pada 4 hari ini dia boleh mandi wajib sekali saja sehari, iaitu waktu Zuhur. Esok kan waktu Zuhur pula kena mandi. Sebab maknanya dia kemungkinan suci pada waktu itu. Bila baru suci, maknanya kena mandi untuk menunaikan solat. Itu dia. Jadi hari-hari lain, selain daripada yang dibincangkan tadi tu, hari 16 hingga ke 30 itu merupakan waktu suci dia. Waktu suci ni lah. Ini dia. Maknanya mungkin hari pertama sehingga hari ke-7 waktu suci dia. Begitu juga hari ke-16 sehingga 30. Itu merupakan waktu suci bagi dia. Bermakna macam kita lah, yang kita biasa berada dalam suci ni, boleh buat belaka. Nak solat, nak baca Quran pun boleh, nak sentuh Quran, nak duduk dalam masjid boleh belaka. Cuma hari ke-8 dan ke-9 serta 14, 15 ini je dia tak boleh berada dalam masjid, tak boleh baca Quran kecuali bacaan dalam waktu solat sahaja. Itu dia. Okey. Itu bagi yang dia ingat bilangan haid dia, tapi dia tak pasti bila haid dia yang terakhir itu, bila bermulanya. Itu dia. Okey. Okey. Jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah golongan ini, kena dapatkan maklumat dari empunya badan sendiri. Kita kena tanya dia. Kalau dia mari khabar ke kita lah, kemungkinan dia tahu kita ni ustazah biasa gitulah. Kalau dia tak pasti. Ya je Kak Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Pa nak tanya, Kak Merah tadi ni, hak 3 garis ni, dia dah tak ingat kan? Dia dah tak ingat. Lepas tu pada hari yang ke-8 tu, sampai garis pertama merah tu, dengan garis kedua merah tu, kita buat ke dia buat? Kita buat Kak Pa. Kita buat. Lepas tu kita pun ambil yang ketindan-tindan tu belaka tu sebagai hari haid dia. Lepas tu itimah, suci. Sebab kita tanda ihtimal di situ, sebab kita masa kita kira tu kita ambil permulaan, kita andaikan permulaan darah itu 8, hari ke-8. Jadi dia tak bertindang tu waktu ihtimal. Jadi waktu hak lain-lain yang tidak ada kaitan itu waktu suci. Itu. Okey tak? Jadi ini salah satu contohlah cara penyelesaian bagi golongan yang hanya ingat bilangan haid dia. Tapi tak ingat waktu keluar tu bila. Itu dia. Jadi habis 2 golongan, mutahayyirah mutlaqah. Minggu lepas Kak Pa dak dan, tapi Kak Pa dengar dak yang rakaman? Dengar, tak Dan lagi. Kalau mutahayyirah mutlaqah tu tak apalah dah. Semula-semula lah. Ya, boleh dengar nanti. Okey. Jadi golongan ketiga, bagi golongan mutahayyirah yang ketiga ni, hak yang separuh-separuh. Hak mutahayyirah mutlaqah tu memang dak ingat apa satu tentang haid lepas dia. Yang 2 lagi tu dia ingat separuh-separuh. Hak golongan ketiga ni dia ingat waktu keluar tapi dak ingat pula bilangan. Berbeza dengan hak tadi. Hak tadi ingat bilangan, dak ingat waktu. Hak ni pula ni, hak yang ketiga, dia ingat waktu mula keluar tapi dah ingat bilangan. Contoh, dia kata haidnya yang lepas-lepas adalah hari pertama di awal bulan tapi dah ingat pula bilangan haid. Jadi cara menyelesaikan masalah ini sama, kita buat anggaran tadi tu. Contoh kita ambil dulu ni, tarikh-tarikh tu. Kita sediakan tarikh-tarikh dia.
Sebab dia kata keluar permulaan. Tapi tak tahu pula bilangan. Bermakna hari pertama. Hari pertama ni memang pastilah haid. Itu pasti haid. Sebab dia kata hari pertama. Cuma tak ingat berapa bilangan. Jadi hari-hari selepasnya adalah dihukumkan sebagai ihtimal. Sebab apa kita ambil 1 hingga 16? Minggu lepas In jawab dah. Sebab apa? Sebab apa kita ambil 1 hingga 16 ni? Ada kerana waktu. Tengok waktu. Kalau kata dia bermula sebelum 12:30 malam, dia kena habis hujung 15. Atau tu dia kena habis 16 hari bulan. Baru cukup 15 hari. Okey. Tu faham dah tu. Jadi apabila seseorang itu dia tak pasti berapa hari bilangan, bermakna kita ambil maksimum haid. Maksimum haid tu memang 15 hari 15 malam. Bermakna kita kena ambil 16 hari di sini. Sebab kemungkinan hari pertama ni dia keluar pada waktu siang. Jadi bila waktu siang kena habis hari ke-16 ni. Baru cukup 360 jam. Iaitu 15 hari 15 malam. Itu dia. Dan dia kata dia ingat haid dia ni di awal setiap bulan. Bermakna hari pertama ni confirm lah haid dia. Itu dia. Jadi 15 hari lagi tu merupakan waktu ihtimal dia. Macam tadilah ihtimal dia tu. Sebab dia tak pasti waktu ini. Itu cara menyelesaikan masalah golongan yang ingat waktu keluar darah. Tapi tak ingat berapa hari. Andai kata dia kata minggu kedua. Dia kata. Kalau minggu kedua pun dia kata dia ingatlah minggu kedua. Biasanya dia tu mari haid. Minggu kedua kita ambil 8 hari lah. Hari ke-8 lah maksudnya 8 hari bulan. Itu dia. Jadi 15 hari lagi tu ihtimal. Dan 17 hingga ke 30 merupakan waktu suci bagi dia. Maknanya kita boleh beritahu kepada dia tu boleh menunaikan semua ibadat pada 17 sehingga 30. Cuma hari kedua sehingga hari ke-16 ini dia boleh solat, boleh puasa, boleh tunaikan tawaf, itu saja. Tapi dalam masa yang sama tak boleh baca Quran, pegang Quran, tak boleh duduk dalam masjid, tak boleh. Itu dia. Ni waktu ihtimal ni. Itu dia, senang je ya dah. Kalau kita tahu kaedah, senang. Kita boleh faham. Inilah andai kata terjadi kepada kita ataupun anak kita ke, ataupun pelajar kita yang datang mengadu, tak tahu nak beza dah ni. Hak mana haid ni? Ini cara dia. Yang pasti kita kena dapatkan maklumat itu. Itu saja maklumat dia. Ingat ke tak tarikh keluar darah? Ingat tak berapa hari haid yang lepas? Itu dia. Jadi kedua-dua golongan ni taklah seteruk golongan mutahayyirah mutlaqah. Yang kena berihtimal tu sepanjang masa. Selagi darah keluar. Teruklah tu. Maknanya dah. Berada dalam keadaan ihtimal tu. Waktu kita tak embuhnya. Berada dalam keadaan suci lagi. Lepas tu dengan dalam haid lagi. Jadi kemungkinan silap kira pula. Ya dah. Itu dia. Jadi kalau tak ingat. Macam tadilah kalau dia tak ingat. Bila waktu mandi wajib yang dulu. Bermakna setiap kali dia nak solat. Dia kena mandi wajib. Kecuali kalau dia ingat. Mandi wajib dia tu bila. Barulah dia boleh setiap hari tu dia boleh mandi wajib sekali je. Itu dia. Okey, ada tak nak tanya setakat ni? Boleh faham lah dah? InsyaAllah boleh faham kan? Maksud apa tadi? Mutahirah tadi tu yang kedua cerita. Mutahayyirah. Maksudnya tak ingat tarikh tapi hanya ingat bilangan hari. Dia ada dua. Dia ada dua. Satu dia ingat. Yang tadi faham dah. Tak ditahan dah ni.
Hak ni dia ingat waktu keluar tapi tak ingat berapa hari. Hak ni ingat waktu keluar tapi tak ingat berapa hari. Dia ingat waktu keluar pun dia tak detail, cuma dia ingat dia kata dia tak ingat tarikh tepat. Cuma dia kata dia ingat pada awal bulan. Jadi awal bulan 1 lah. Itu dia. Kalau dia ingat secara tepat tu, dia tak termasuk dalam golongan mutahayyirah. Itu dia. Okey. Okey dah. Memang kalau nak cerita tentang mutahayyirah ni sebenarnya penat lengah. Sebabnya maknanya kita sianglah orang yang berada dalam keadaan mutahayyirah ni. Ya tak? Sebenarnya banyak lagi perbahasan ulama-ulama dulu. Ada Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, dia kata dia kata solat pun orang mutahayyirah ni kena qada. Itu dia. Tapi itu pendapat yang tak muktamad lah. Hak yang Anun cerita ni pendapat yang muktamad. Maknanya waktu ihtimal ni macam ni, dia kena buatlah, dia kena solat. Jadi solat dia tu tak perlu digantilah solat, cumanya puasa saja. Jadi kalau golongan ini sekat pula dah. Sekat ke? Sekat dah dengar solat Nur. Ya, dah dengar dah ni. Aduh, macam mana nah. Ni dengar tak ada sekat. Okey. Orang lain tak tahu dengar ke tak? Dengar tak ni? Putus sikit. Betul. Dengar tak kita ni? Tapi putus. Ni dengar tak? Taklah lari pemahaman tu. Dengar tak ni sekarang ni? Okey tak? Jelas? Dengar. Okey, dengar dah? Okey. Kak Nur nak tanya sikit lah sebab boleh. masuk ke tengah-tengah kan? Tak apa boleh. Nak tanya pasal apa kena mandi wajib setiap waktu solat tu Kak Nur? Maknanya kalaulah golongan mutahayyirah ini, dia dah ingat waktu mandi wajib yang dulu. Bulan lepas tu dia tak ingat masa mana dia mandi wajib. Bermakna semasa dalam waktu ihtimal ni, dia kena mandi wajib setiap kali dia nak solat. Maksudnya setiap kali dia nak solat, masuk waktu tu dia kena mandi wajib. Dengar tak suara Kak Anung? Untuk 5 waktu solat je lah kan? 5 waktu. Setiap hari, 5 kali, 5 waktu setiap hari. Hari sampai bila? Sampai habis waktu ihtimal. Sampai bila? Tak dengar. Tak dengar ke suara Nung? Habis waktu ihtimal. Nanti sekejap deh. Kak Nur baikin ni sikit, rasanya kena refresh internet kejap deh. Okey tak? Dengar tak suara Kak Nur? Kalau saya nak ahli juga. Dengar tak? Blank. Dengar tak suara Kak Nur? Tak ada.
Ha? Dengar. Okey dah. Mungkin Kak Nur refresh mungkinlah apa internet itulah. Okey. Gana siapa tanya ni? Muna tanya kan? Jadi ni dia kena mandi 5 waktu tu sehari setiap hari tu sampai bila? Adakah sampai 16 hari? Sampai 16 lah. Sampai 16 lah waktu ihtimal ni. Waktu ihtimal ni je. Hari ke-17 tu tak perlu dah mandi. Sebab dia dah berada dalam keadaan suci dah. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi senang je sebenarnya. Hak ni senang je. Senang kita menceritakan. Tapi bagi orang yang mengalami tu, memang teruk lah kan. Tambah-tambah mutahayyirah mutlaqah tu. Oh, lagi-lagi lah. Adakah orang yang mengalaminya pernah jumpa ke? Ada. Orang muda ke? Orang muda kat apa? Orang muda student. Student lagi. Sebabnya dia sebelum ni dia tak pernah tak pernah istiadah. Jadi dia tak pernah ambil tahu pun period dia. Sebab period dia comel sebelum ni. 5 hari, 6 hari, okey. Dah. Lepas tu, ada golongan selagi tu, dia mari tak menentu. Lama. Kadang 12, kadang 13, kadang-kadang 2 hari. Pasal gitu. Jadi dia tak ambil cakna sebelum ni. Warna-warna. Tiba-tiba hari ke-16 tu dia tak sedar lagi. Lepas tu dia kata dia pelik tu sebab apa ada sokmo ni. Sebab sebelum tu mungkinlah ada sikit tu dia semayang. Dia ingat ke? Dia tak pernah belajar kan? Dia ingat ke sikit-sikit tu bukan haid dah. Tapi apabila belajar sebenarnya sikit-sikit tu walaupun ada warna sebenang pun maknanya seurat benang pun dalam tempoh dia keluar berterusan itu dikira juga. Hak tu lah. Susu akhirnya dia tak tahu dah nak kira. Bila bermula dah haid dia tak tahu dah. Tu susah lah tu kita tu. Kita bimbang. Kita lah ni juga ni macam Nur sebut minggu lepas. Sekarang ni ramai orang yang ditidurkan. Orang ditidurkan tu mungkin dia tak ingat dah haid dia hak akhir tu bila. Kemungkinan terjadi juga gini kat apa? Yalah. Ataupun dia pun ada penyakit uah-uah sama lah. Penyakit uah sebuah apa maknanya? Mari keluar hak kuning-kuning keruh-keruh tu mungkin dia ingat ke bukan haid dah. Gitu. Jadi kita belajar ni insya-Allah lah kita boleh selesai lah kalau terjadi kepada kita tapi na'udzubillah kita tak ambuh. Ya dah. Susah sangat. Okey. Gitulah. Jadi Kak Nur cerita ni maknanya hak yang muktamad lah. Pendapat yang muktamad yang diterima pakai. Kalau kita nak bincang tentang khilaf-khilaf tu memang tak sudahan rasanya. Last hak yang kena ikut kaul muktamad juga. Dah. Jadi kita tak perlulah. Maknanya peringkat kita ni tak perlu kita bincang hak yang jadi khilaf tu. Kita ambil hak pendapat muktamad sudahlah. Dah. Jadi kalau kita benar-benar faham, kita nak belajar pula boleh. Gitu. Maknanya sebenarnya dari awal-awal lagi tu sebenarnya banyak khilaf-khilaf. Tapi kita tak mau sentuh hak khilaf tu penipala. Kita ambil yang muktamad. Itu dia. Okey, selesailah bahagian mutahayyirah ni. 3 golongan mutahayyirah. Hari tu golongan muqtadah dan mubtadi'ah tu ada 4, ya tak? Campur dengan 3, 7. Selesai. Selesai cara pengiraan haid bagi yang keluar darah secara berterusan ataupun berlaku istihadah kubra. Jadi insya-Allah kita masuk pula. Ada nak tanya apa-apalah sebelum kita pindah, tapi kalau nak tanya lepas-lepas ni pun dah apa. Maknanya bukan kita kata kita tutup buku dah. Habis hak kita cerita tentang golongan-golongan ni. Boleh je kalau nak bincang lepas-lepas ni. Tapi kok adalah hak mungkin saat ni ke, hak terang tak faham lagi ke, boleh tanya. Ada dah nak tanya? Nak tanya. Kak Nun. Ya. Tak ada ni nak minta ulang balik yang sebab minggu lepas tu kita macam dengar macam tu je kan. Macam yang golongan kedua, golongan
golongan ketiga ni Kak Nun ada sebut tadi pasal dia punya puasa, pasal dia punya solat. Yang saya dah tak ingat ni, yang saya tak ingat dalam catatan ni, golongan yang pertama yang mutlaqah tu. Mutlaqah tu yang Kak Nun lepas tu tentang puasa dia kan. Yang kita nak ganti puasa bulan. 2 bulan baru hari. Yang solat tu saya tak dapat lah Kak Nun. Boleh Kak Nun cerita? Okey. Kak Nun cerita sikit. Kalau golongan mutahayyirah mutlaqah ni, maknanya dok ingat langsung tentang adat dia yang lepas, adat haid dia yang lepas tu. Bila orang kata bila haid dia bermula bulan lepas dok ingat. Bila kata bilangan pula dok ingat. Jadi sepanjang darah yang keluar itu dia kena berihtimal. Ihtimal macam tadilah. Maknanya dia berada dalam keadaan suci dan berada dalam keadaan haid. Maknanya bila dia tahu dalam keadaan suci dia kena buat apa. Bila dia dalam keadaan haid dia tak boleh buat macam yang Kak Nun sebut. Okey, bagi golongan mutahayyirah mutlaqah, kalau bulan Ramadan tiba-tiba dia tak tahu lagi haid dia ni berapa hari. Sebab orang tengah duk kira lagi ni haid dia nak tentukan mana haid dia. Sebab dia sendiri pun tak ingat apa satu. Jadi dalam keadaan begitu, maknanya dia kena puasa juga kan pada bulan Ramadan tu. Tetapi puasa dia tu, walaupun dia berpuasa sepanjang sebulan, dia hanya dapat 14 hari. Kenapa? Sebab 16 hari itu jangka haid dia. Kita kata 16 hari tadi kan, bila kita nak menetapkan haid itu berapa hari? 15 hari, 15 malam. Jadi kita ambil 16 hari lah sebab kita bimbang haid dia itu berhenti pada siang hari yang pertama. Jadi dia hanya dapat 14 hari sahaja sebulan dia puasa bulan Ramadan. Dia kena qada pula sebulan lagi. Jadi kan walaupun sebulan lagi dia qada dalam keadaan darah yang keluar, yang mana dia sentiasa berihtimal. Tak boleh nak confirm lagi hari apa dia haid. Sebab dia tak tahu adat kan. Okey. Jadi bila dia berpuasa sebulan qada tu pun baru dapat 14 hari. Bermakna baru 28 hari. Jadi dia kena tambah 2 hari lagi. 2 hari lagi tu macam mana nak dapatkan 2 hari? Bukan senang-senang dia berpuasa pada sehari, lepas tu esok sehari. Tak. Jadi ulama menetapkan dia kena berpuasa 3 hari pertama pada awal bulan dan 3 hari pada hari sampai hari 18. Bermakna 16, 17, 18. Dia kena berpuasa 6 hari baru dapat 2 hari. Itu dia. Sebab apa? Sebab kan kalaulah diandaikan, sebab ulama telah membuat kaedah. Andai kata bulan hak dia sedang nak ganti ni kan dia keluar darah sepanjang-panjang bulan tu. Jadi andai kata haid dia keluar pada hari pertama, bermakna haid dia akan berhenti pada hari ke-16. Jadi hanya hari ke-17 dan 18 sahaja yang suci. Andai kata haid dia bermula pada hari kedua pada awal bulan, haid dia akan berhenti pada hari ke-17. Bermakna suci dia hari pertama dan hari ke-18. 2 hari sahaja suci itu. Dan ulama buat pula andaian. Kalau haid dia bermula pada hari ketiga, bermakna haid dia tu sampai hari ke-18. Bermakna hanya hari pertama dan hari kedua sahaja suci. Tapi tak semestinya hari pertama, hari kedua itu confirm suci. Ataupun hari ke-17, hari ke-18 itu confirm suci. Tak. Sebab itu dia kena berpuasa di awal bulan 3 hari. Bila dia berpuasa awal bulan tu 3 hari, bermakna kalaulah andai kata haid dia tu bermula pada 1, 2, 3. Bermakna hari yang ke-16, 17, 18 suci. 3 hari kan? Itu dia. Itu caranya kiraan ulama telah menetapkan begitu. Jadi kita pun ikutlah. Kalau kita nak cuba faham boleh. Tapi kalau kita cuba faham, tak faham, kita ikut je lah ulama kata puasa di awal bulan dan 3 hari,
Lepas tu 3 hari, pada hari ke-16 sudah 18. Baru cukup 2 hari. Itu. Kak Po faham tak Kak Po? Ini semua kalau Ain. kan, ini semua kalau dia istihad kan. Kalau maknanya dia masih lagi haid dia keluar lagi tu. Maknanya kena buat gitulah. Kalau haid dia dah berhenti, dah apa dah, maknanya masa suci tu dia boleh je 2 hari. 2 hari je lah qada. Ataupun masa dia qada tadi tu cuma bulan Ramadan saja misalnya. Dia berada dalam keadaan ihtimal. Lepas tu haid dia berhenti. Jadi masa dia nak ganti tu, ganti 14 hari je lah. Itu dia. Selah. Cuma yang tadi solat tak ni solat golongan dia sepanjang darah keluar dia perlu berihtimal. Maknanya kita akan kira 16 hari tadilah. Tapi katalah maknanya itu kalau dia istihadah, kalau dia istihadah 1 bulan, kira ihtimal dia tu berapa lama? Okey. Kalau golongan mutahayyirah mutlaqah, sepanjang-panjang sebulan itu dia merupakan waktu ihtimal bagi dia. Waktu ihtimal sepanjang-panjang tu. Sebab dia dah ingat lagi ni tarikh keluar darah tu. Kalau dia ingat dah, maknanya dia tidak tergolong dalam golongan mutahayyirah mutlaqah lah. Mungkin hak yang kita bincang saat ni tu. Itu dia. Kalau dia dah ingat lagi, maknanya dia setengah. Macam mana? Sebulan setengah. Kalau sebulan setengah tu, contohnya bulan pertama tu penuh, dia masih dah ingat tak? Maknanya dia ingat bulan kedua baru dia ingat ataupun haid dia berhenti. Maknanya masa darah ada tu je lah dia ihtimalnya. Okey. Okey, terima kasih Kak Nun. Okey. Orang lain faham ke tak? Dah tahu tu Kak Po faham tak Kak Po? Faham juga. Orang hok biasa-biasa dengar dah faham lah. Tapi kalau orang hok yang dok biasa dengar lagi benda pula cerita ni dah. Gitu. Hari ini faham lah. Hari ini faham. Hari ini tadi faham. Alhamdulillah. Maknanya gitu je lah. Kita tak ambuh lah terjadi kepada golongan mutahayyirah ni. Kita tak ambuh terjadi termasuk dalam golongan mutahayyirah. Tak kira lah ingat separuh ke tak ingat separuh ke tak ambuh. Okey, selesai lah tu golongan mutahayyirah. Tapi kalau tak faham kan nak tanya semula-semula boleh. Ataupun kalau lah misalnya ada orang mai kabarnya, kita rasa macam dia ni golongan mutahayyirah. Nak bincang-bincang boleh. Okey, kita masuk bab nifas lah pula. Ya dah? Bab nifas pula. Dalam nifas ini kemungkinan berlaku istihadah kubra juga. Maknanya berlaku istihadah kubra. Istihadah sughra tak ada dalam waktu nifas. Itu dia. Jadi istihadah kubra ni maksudnya apabila darah melebihi tempoh maksimum nifas 60 hari. Jadi dia termasuk istihadah kubra. Itu dia. Jadi insya-Allah lah kalau kita dah faham dah mengenai istihadah dalam haid, mudah juga untuk kita faham perbincangan istihadah dalam nifas. Jadi istihadah dalam haid kita dah lalui dah ya. Macam mana kita nak tamyizkan darah. Dalam nifas pun ada. Andai kata darah itu melebihi 60 hari. Kena tengok juga kepada warna-warna darah. Itu. Okey, sebelum kita bincang tentang nifas, kita tengok secara ringkas tentang perbahasan ulama mengenai darah yang keluar ketika mengandung. Minggu lepas kita dah sebut dah wanita mengandung pun kemungkinan didatangi haid bila darah tu cukup 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Dah guana pula kalau wanita yang gugur. Jadi kita tengok beberapa permasalahan yang dibahaskan oleh ulama. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan nifas lah secara ringkasnya.
Okey, nifas. Maksud nifas ni darah yang keluar setelah melahirkan dan rahim telah kosong dari bayi ataupun bakal bayi. Maksud bakal bayi ni gumpalan darah ataupun gumpalan daging. Itu dia. Jadi darah yang keluar tu setelah berlaku kosongnya rahim, mungkin gugur, mungkin bersalin. Tu makna nifas. Jadi formula nifas sama juga dengan formula haid. Formula nifas pun ada. Kita nak tahu nifas ni macam mana? Kita tengok darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada bayi. Maknanya bayi keluar. Itu bila kosongnya rahim dan keluar darah selepas itu. Itu dinamakan darah nifas. Yang kedua, formula nifas, darah yang keluar sebelum berlakunya, sebelum berlalunya 15 hari. Maknanya lepas saja bersalin tu, dalam tempoh 15 hari tu keluar darah. Itu dia. Maknanya darah nifas lah tu. Okey. Yang ketiganya, darah yang keluar itu tidak diselangi oleh nakak. Oleh nakak selama 15 hari. Yang keempatnya, darah yang keluar tidak melebihi tempoh 60 hari. Itu yang dimaksudkan dengan formula nifas. Kita nak faham apa dia nifas. Jadi darah-darah yang keluar masa ni lah yang dikatakan nifas. Kalau haid pula ada masa-masa dia. Ya tak? Itu dia. Okey. Dan yang berkait dengan nifas ini, tempoh nifas. Sebagaimana yang kita tahu, tempoh nifas ini ada 3. Yang pertama, dia ada tempoh minimum. Tempoh minimum nifas adalah setitik ataupun selahzah disebut. Itu dia tempoh nifas. Kalau keluar setitik pun boleh dikatakan nifas. Yang kedua, tempoh kebiasaan. Yang ramai sangat yang mengalami nifas, iaitu 40 hari. Dalam tempoh 40 hari selepas kelahiran. Dan yang ketiganya, tempoh maksimum. Nifas berlaku dalam tempoh 60 hari paling maksimum. Itu dia. Okey. Ada 3 tempoh nifas. Macam juga tempoh minimum kita belajar tempoh haid. Tempoh haid itu ada berapa? Tempoh minimum ada, kebiasaan ada, maksimum pun ada, 3 juga. Okey, walaupun kita tengok tempoh maksimum nifas ini 60 hari, namun kena faham. 60 hari itu dikira daripada lepas bersalin. Kena fahamlah, maknanya darah ni tak boleh terputus lebih daripada 15 hari. Kerana jika darah terputus lebih daripada 15 hari, darah yang keluar selepasnya dihukumkan haid walaupun masih dalam tempoh 60 hari. Faham tak sini ni? No. Okey. Slow sikit no, jangan laju sangat. Kat mana? Nur kata Ayat akhir. Okey. Walaupun kita kata tempoh maksimum nifas ni 60 hari. Ya dah. Tapi kita kena faham, darah yang keluar itu dia tak boleh terputus lebih daripada 15 hari. Kalau terputus lebih daripada 15 hari, darah yang keluar selepas itu tidak dihukumkan nifas dah. Darah itu dihukumkan sebagai haid walaupun masih dalam tempoh 60 hari. Contoh, nak contoh ke tak? Contoh, seseorang tu lepas kelahiran keluar darah. Keluar darah 20 hari misalnya. Okey, lepas 20 hari tu berhenti. Darah itu berhenti. 15 hari berhenti. Lepas tu keluar pula. Lepas pada berhenti 15 hari tu keluar pula. Jadi hak keluar pula ni bukan nifas dah. Tapi haid pula.
Walaupun masih lagi dalam tempoh 60 hari. Okey, faham tak? Harap faham lah tak? Faham tak Kak Po? Faham, tapi duk menulis jadi lambat. Okey. Ustazah Nun macam laju sikit. Kak Oh. Po lambat. Nun silap, Nun tak tulis tak. Patutnya Nun letak lah sini tak. Depan ni hak poin-poin penting tu. Awak nota patutnya. Tapi biarlah. Orang lain mungkin boleh lah. Tapi boleh lah tulis dah. Laju sikit. Ia tulis saja. Pemahaman tak mari dia. Tulis saja tak apa. Lepas ni kita renung-renung, insya-Allah faham. Ya tak? Sebab benda ni berlaku dalam kehidupan kita dah. Biasanya mudah faham lah. Itu dia. Okey, kita terus. Ya. Maknanya kalau macam dia dah berhenti, darah nifas tu, lepas tu dia sambung balik, lepas tu dalam masa 15 hari tu maknanya bukan darah nifas lagi lah, darah haid lah. Kalau berhenti tu lebih daripada 15 hari. Maknanya darah yang keluar lepas tu bukan nifas dah. Dia darah haid pula. Kalau kurang Kak Non, kalau misalnya kalau misalnya 60 hari dia dah habis nifas, tiba-tiba sambung darah haid, ada ke Kak Non? Ada, nanti Kak Nur bincang. Sebab kalau nak kata lepas 60 hari tu darah haid, dia kena berhenti walaupun satu lahzah. Baru dikira nifas. Dikira haid. Tapi kalaulah bersambung 60 hingga 61 tu. Macam haid dululah. Maknanya dia bersambung. Itu telah berlaku istihadah dalam nifas. Istihadah kubra. Kita kena tengok balik mengikut kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Samalah tu. Itulah kena betul-betul kena faham juga sini ni. Walaupun kita kata kita tak beranak, tapi kemungkinan kita beranak dulu mengalami perkara-perkara yang macam ni. Ya tak? Itu dia. Rana In nak tanya tak di In? Tadi Kak Nun kata berhenti lebih 15 hari. Tapi kalau kurang daripada 15 hari, dia berhenti 2-3 hari je. Kalau berhenti 2-3 hari, keluar darah pula, darah yang keluar balik tu masih lagi nifas. Dia tak boleh berhenti 15 hari, 15 malam. Okey. Kita tengok beberapa. Kanan. Ya. Ti. Yang formula haid tadi kan. Yang tu. Selepas darah keluar tak diselangi nakak. Yang keempat tu apa Kak Nur? Darah tak keluar lebih 60 hari apa Kak Nur? Apa ni? Mula-mula gini. Mula-mulanya darah itu keluar selepas kosongnya rahim. Ya tak? Maknanya okey, yang keduanya dia tidak berlalunya masa suci 15 hari. Dan tidak diselangi oleh nakak 15 hari. Yang keempat benda In tanda benda In? Darah tak keluar melebihi 60 hari. Darah melebihi 60 hari. Maknanya tak melebihi. Dia tidak melebihi 60 hari. Sebab kalau lebih 60 hari, dia akan bercampur dengan istihadah. Istihadah kubra yang akan kita bincang nantilah. Itu dia. Okey. Lepas tu tempoh nifas tu kan minimum setitik ataupun lahzah. Ya. Tempoh nifas minimum dia setitik ataupun dipanggil seperludah ataupun satu lahzah. Yang kedua, tempoh kebiasaan 40 hari lah. Yang ni ramai yang nifas dia 40 hari. Okey, maksimum dia 60 hari. Tak boleh lebih. Ada orang ngam-ngam 60 hari dah. Itu. Okey.
Boleh teruskan tak? Boleh. Okey. Kita tengok beberapa. Jangan laju sangat. Okey, Kak Nur cuba slow. Okey, kita slow dah. Sekiranya dalam tempoh mengandung keluar darah, adakah ianya darah haid ataupun istihadah? Kerana kalau tempoh mengandung, kita kena tengok. Kita tengok darah itu sendiri. Kalau darah itu keluar melebihi 24 jam, dikira haid. Kalau darah yang keluar tidak melebihi 15 hari juga, dikira haid. Itu dia. Maknanya cukup syarat haid tu tetap haid walaupun dia sedang mengandung. Kalau tak cukup syarat ni, maka darah yang keluar itu darah istihadah lah. Jadi dalam keadaan ini, kita kena kembali kepada formula haid. Formula haid ada 2 je lah ni. Tengok ni 24 mesti lebih 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Kita boleh hukumkan darah itu sebagai haid. Itu dia. Okey. Jadi wanita yang mengandung ini menurut pendapat muktamad mazhab Syafi'i juga ada haid. Walaupun di kalangan ahli medikal mengatakan ketika mengandung lubang rahim ataupun pintu rahim tertutup, namun tidak semua wanita sama. Seperti juga istihadah, tidak semua wanita mengalami haid yang teratur. Ada yang istihadah. Itu dia. Jadi maknanya pendapat ulama fiqh ni lebih asah daripada pendapat medikal. Yang mana ahli medikal kata wanita hamil lubang rahim tertutup, tak mungkin keluar darah. Makna tak mungkin. Tak? Sebab ni semua Allah yang tentukan. Sebab ada orang yang keluar darah ketika mengandung. Jadi ulama pun menetapkanlah kalaulah darah itu lebih daripada 24 jam dan dia berlaku dalam tempoh 15 hari, tetap dikira sebagai haid. Minggu lepas rasanya kita dah sentuh dah. Kita sentuh tentang yang Ustaz jawab soalan tu dalam Tanyalah Ustaz dah. Tu dia. Dan Kak Nur pun Kak Nur share juga maklumat tu dalam grup kita dah. Tu. Maknanya wanita mengandung juga didatangi haid. Kalau cukup syarat-syarat haid, dia dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Okey. Kita tengok permasalahan kedua. Mungkin darah yang keluar selepas bayi, misalnya dia kembar, keluar dah seorang dan seorang lagi duduk di dalam. Masa bayi masih ada di dalam tu, darah yang keluar tu nak hukumkan darah apa? Itu dia. Okey. Jadi kita tengok di sini tadi darah nifas apabila kosong rahim. Sekarang ni kalau kembar seorang lagi ada di dalam, maknanya rahim tak kosong lagi lah maksudnya, ya tak? Jadi darah yang keluar selepas bayi pertama keluar itu dikira haid sekiranya cukup syarat haid lebih daripada 24 jam dan dalam tempoh 15 hari. Maknanya kalau kita kata tak pernah sabah bayi duduk dalam lama, tak kira lah maksudnya. Itu sebagai kaedahnya. Jadi kalaulah lepas bayi pertama keluar tu, bayi kedua ni mungkin tak mau keluar lagi, dia akan nak pisah dah doktor misalnya lah. Lepas tu lebih 24 jam darah keluar tu. Maknanya darah itu dikira sebagai haid. Jadi wanita ni tak perlu qada solat. Tapi kalaulah misalnya keluar bayi pertama, lepas tu keluar darah ni, ada darah lagi 2-3 jam lepas tu keluar pula baby yang kedua. Maknanya masa keluar darah itu waktu zuhur. Kita pun dengar azan, kita pun tengok jam waktu zuhur dah, ataupun masuk waktu asar. Baru isyak barulah keluar baby kedua misalnya. Jadi
Itu darah apa tu? Hak yang keluar masa ni. Maknanya darah istihadah dipanggil ataupun darah haid dia kata. Maknanya andai kata sebelum tu berlaku haid. Maknanya bukan darah nifas lagi. Darah nifas ini berlaku apabila kosong rahim. Bermakna keluar dua-dua bayi. Barulah dihukumkan sebagai nifas. Itu dia. Mungkin timbul persoalan. Jika darah keluar, maknanya baby pun keluar dah. Tapi uri masih di dalam rahim. Ada yang terlekat uri misalnya. Adakah darah yang keluar yang mana uri masih di dalam itu dikira nifas dah kah? Tetap dikira nifas sebab rahim telah kosong daripada bayi. Jadi uri ni bukan daripada juzuk bayi. Maksudnya dikira nifas dah darah yang keluar walaupun ada setengah orang tu terlekat uri, ya dah. Itu dia. Okey. Kak Noh. Ya. Cik ulang hak kembar tadi. Saya tak dah dengar sebab ada orang mari yang Okey, kembar. Gini, kalau kembar, kalau dah keluar dah seorang, lepas tu hak seorang lagi masih dalam perut lagi ni. Dah keluar lagi. Jadi lepas keluar seorang tu adalah keluar darah. Okey, keluar darah. Keluar darah itu tidak dikira nifas lagi. Tidak dikira nifas lagi. Jadi hak keluar hak dua-dua ni baru dikira nifas. Maknanya hak yang pertengahan tu sebelum keluar seorang lagi tu kalau cukup 24 jam darah itu dikira sebagai haid, darah haid. Maknanya tidak berlaku dah, kita tak payah qada apa benda lah. Tak qada solat tak perlu masa tu. Itu dia. Keluar habis baby 2 orang ataupun 3, kalau 3 pun 3 keluar belaka, barulah darah yang keluar selepas itu dikira nifas. Tapi kalau uri tak keluar lagi, maknanya tetap dikira nifas sebab uri tu bukan daripada juzuk bayi. Okey. kena tunggu kosong rahim lah. Tunggu kosong rahim. Baby tu tak cukup matang lagi, dia tak mau keluar lagi ke macam mana. Tapi kebanyakannya biasa dah lama je dah keluar selalu. Kak Bah ada pengalaman ni, pengalaman. Ulama bincang tu biasanya ada lah tu. Ada biasanya. Bincang maknanya ada lah kan. Yang sangkut rahim tadi kena sangkut rahim tadi. Bukan sangkut rahim. Kira juzuk rahim. Sangkut uri Kak Apa? Sangkut uri Allah. Sangkut uri macam mana kalau sangkut uri? Okey, kalau sangkut uri pun selagi uri tu dah keluar tapi darah dah keluar tetap dikira sebagai nifas. Sebab uri tu bukan juzuk daripada bayi. Maknanya uri tu suku, tidak ada kait. Semula lambat-lambat sikit. Lambat-lambat. Lambat-lambat. Okey. Kalau uri tu tidak dikira sebagai juzuk bayi Kak Apa. Jadi walaupun dia ada duduk dalam rahim lagi, tertinggal, terlekat uri, tapi darah yang keluar selepas pada keluar dah baby tu, maknanya darah itu dikira nifas dah. Okey. Okey. Sebab ya. Ada kat anu sebut istihadah tadi kat mana Istihadah tu lah, kalau tak cukup 24 jam tu lah. Okey. Okey. Tak cukup 24 jam antara bayi satu dengan bayi 2 kan? Antara bayi satu dengan bayi 2 tak cukup, kurang dari 24 jam. Dia kira darah fasad lah maksudnya. Maksudnya dia kena gati solat lah kat mana masa tu. Ya. Dia kira darah macam orang nak bersalin. Nanti kita tengok orang nak bersalin ni. Maksudnya kalau kita tengok macam ni penting ni sebenarnya hak kata juzuk-juzuk bayi ni. Sebab kalau orang yang keguguran, keguguran tu mungkin baby tu dah mati di dalam perut, dah lama misalnya seminggu, kemungkinan berlaku pereputan. Jadi masalah
doktor tu buat DNC nak keluar balik tu mungkin ada tertinggal jari ke tangan ke. Ini ulama bincang ni. Maksudnya selagilah jari tu tak dapat dikeluarkan, dah keluar darah, maknanya masih belum dikira sebagai nifas lagi. Itu. Okey. Kalau beranak rasanya tak ada lah tertinggal jari ke apa kan. Tapi maknanya ni sebagai panduan lah kepada kita. Okey. Kalau keluar semua dah. Keluar semua baru dikira nifas. Gugur pun sama. Gugur, keluar semua. Keluar semua barulah dikira darah nifas. Okey, lepas tu dia pun buat DNC apa semua, keluar semua kotoran-kotoran itu. Okey, nanti kita ada masa tu doktor tu kata buat balik ni boleh dah semayang, dia kata gitu. Semayang guana kalau ada darah kat apa? Kalau tak ada darah kalau tu. Dia tak ada dah. Kalau dia tak ada dah, tak semua. Guana tak ada. Kalau tak ada semua, dia dah sedut semua buang tu. Dia kan macam keluar habis dah. Dah apalah, maknanya bersih lah tu. Kita suci lah. Okey, boleh dah start solat tu. Cumanya kalau ada keluar darah. Guana? Itu macam mana? Saya biasa lah. Maksud Guana kat apa? Kita keguguran. Okey. Bayi kita bawah pada 3 bulan. Keguguran. Besar sikit pada cicak gitulah. Kecil. Lepas tu doktor pun cuci sedut semua habis. Lepas tu doktor pun kata suci dah bersih semua dah ni boleh semayang dah, doktor kata. Okeylah. Kalau tak ada darah tu boleh semayang lah. Tapi kalau ada darah lagi, keluar darah misalnya sikit lah kono, kita kata mungkin darah nifas. Ya tak? Maknanya tak boleh semayang lah kalau ada darah. Kalau tak ada darah dah, doktor kata bersih dah, saya buang Melaka dah. Maksudnya boleh semayang. Tapi kalau ada darah tu melebihi 24 jam. Misalnya kita tengok kepada usia kandungan lah. Usia kandungan tu nanti kita bincang. Ulama kata usia kandungan tu berapa hari yang dikatakan nifas. Kalau tak sampai tahap nifas, mungkin akan jadi haid lah. Itu dia. Jadi nanti kita akan bincang usia kandungan tu. Macam mana nak kira. Bermakna, kalau ada darah tak boleh semayang. Kalau dah bersih dah, okey, walaupun kita kata keguguran kita berada dalam nifas. Tapi tak ada darah. Kita kena semayang. Itu. Okey tak? Dengar. Okey, Okey, kita tengok masalah keguguran ni dah. Masalah keguguran. Nak kata darah haid ke ataupun darah nifas. Okey, jadi ulama silam bincang ataupun perbahaskan tentang isu ini. Jadi ulama silam kata jika usia kandungan melebihi 120 hari, bermakna 4 bulan dah, 120 hari kan, dikira nifas. Maknanya jika usia kandungan kurang daripada 120 hari, dikira haid. Jadi, di sini sebenarnya berlaku pendetailan ataupun huraian mengenai kajian ulama masa silam. Dengan kecanggihan teknologi masa kini, yang mana fakah-fakah fiqh dia buat penelitian bahawa usia kandungan kurang daripada 120 hari tu dah terbentuk sifat-sifat bayi. Cuba kita tengok slide. Jadi kalau berdasarkan slide yang dibuat oleh ahli medikal, dia tengok itu proses. Tak ada slide nan tunjuk ke slide? Tak ada slide. Nanti dak share ni. Tadi terlepas tadi. Tak nampak Kak Nur, gambar Kak Nur dah nampak. Nampak dah. Saya sok. Nampak dah. Okey. Nampak? Nampak. Okey. Jadi kita tengok di sini dengan tadi ulama kata usia 120 hari 4 bulan kandungan dikira sebagai nifas jika berlaku keguguran. Jadi usia yang tak sampai 120 hari itu dikira haid.
Jadi di sini berlaku pendetailan lah ataupun huraian mengenai kajian ulama masa silam itu. Maknanya kita tengok sekarang ni semakin canggih. Ya dah. Jadi doktor-doktor pun dia boleh dia boleh terang pula ke kita ni. Apabila dia tengok kandungan ataupun dia buat kajian tentang proses kejadian bayi itu. Jadi kita berdasarkan gambar ni, kita tengok kandungan yang kurang daripada 120 hari itu pun dah terbentuk sifat-sifat bayi. Jadi usia 7 minggu, kita tengok 7 minggu tu dah berupa dah. Ya dah? Dah berupa, dah nampak dah baby tu. Kalau kita tengok gambar hak ni lagilah terang jelas. Ya tak? Jadi berdasarkan 120 hari berapa minggu? 4 kali 4 16 minggu. 16. 16 minggu tu 4 bulan. Besar dah. Ni yang kita dapatkan daripada medical lah, maknanya ahli medical dia buat kajian kan tentang proses kejadian daripada pencantuman menjadi zygote tu, embrio zygote ke apa benda tu. Dia tunjuk. Ni dah. Tapi ulama kata 120 hari itu berdasarkan ayat Quran dan juga hadis, ruh manusia ditiupkan ketika berusia 4 bulan. Jadi 4 bulan ni dah boleh dikatakan kalau gugur darah nifas. Itu dia. Tetapi ulama juga mengatakan sebenarnya peringkat alaqah dah dikira sebagai nifas alaqah. Tapi mungkinlah masa zaman ulama dulu tak ada peralatan canggih-canggih gini. Jadi ulama buat kaedah itu berdasarkan ayat Quran dan juga kiraan, ya dah. Kiraan macam mana wallahu a'lam lah. Itu dia. Jadi ulama-ulama sebelum ini secara muktamad mengambil kata daripada ulama silam, iaitu usia bayi 120 hari yang gugur boleh dihukumkan nifas, bukan haid. Itu dia. Tetapi kalau kita tengok, memanglah ulama kata dah peringkat alaqah itu kalau kita tengok berdasarkan ayat Quran, iaitu peringkat ketiga asal kejadian manusia. Peringkat alaqah ini dah maknanya dah bercantum, dah menjadi percantuman darah menjadi seketul darah. Kan tanya Nana? Nak? Ya Kak Noh. Nak ingat tak belajar-belajar gitu. Alaqah ini maknanya alaqah maksudnya segumpal darah, tidak? Segumpal darah. Maksudnya segumpal darah ini memang ulama silam pun kata dah bila dah peringkat segumpal darah, apabila gugur dikira sebagai nifas. Tapi kalau kita tengok di sini tadi ulama kata 120 hari ini sebenarnya usia bayi yang ditiupkan roh. Ditiupkan roh, bukan ulama kata peringkat ini peringkat alaqah. Ya dah. Itu dia. Jadi sekarang ni kalau berdasarkan kajian medikal lah, kita kata dia tunjuk gambar-gambar ni yang memang gambar real lah, kita kata ni, ya dah. Maknanya peringkat alaqah ni 7 minggu dah dia dikira alaqah dah. 7 minggu, 8 minggu tu dah bercantum, dah menjadi segumpal darah. Maknanya 7 minggu. 7 minggu tu tak sampai lagi 2 bulan. Ya dah. 8 minggu baru 2 bulan. Jadi macam mana tu? Adakah kita nak tengok kepada bilangan ataupun kita nak tengok kepada hak zahir tu, hak yang keluar tu, janin yang keluar tu? Maknanya kita tengok hak keluar lah. Sebab kadang-kadang kalau kita kira, doktor kira usia kandungan ini berdasarkan apa yang ditanya kepada kita. Ya tak? Period kita yang terakhir ditanya bila. Maknanya kita kena nak tengok
hak mana haid, hak mana nifas, kita tengok apa yang keluar semasa gugur itu. Sebab kalau dah gugur tu ada dah gumpalan darah, maknanya darah yang keluar selepas itu nifas lah. Tu. Dah. Mana? Faham. Itu dia. Jadi maksudnya kita jangan tengok kepada kita jangan ikut kepada usia yang ditentukan oleh doktor ke. Maknanya kita tengok hak yang keluar tu apa benda. Sebab ustaz pun kata hak yang kata segumpal darah ni, dia kata macam peparu ayam. Peparu ayam tu bila kita tengok peparu ayam tu dah macam ada dah apa sel-sel gitulah akutnya ya tak. Ada setengah ustaz kata macam gandum yang dicampur air panas. Dia ada gitu. Maknanya bukan darah dah, kita reti tau. Darah haid kita walaupun berketul-ketul ataupun ada orang yang bentang darah yang keluar selepas bersalin tu, dia ada ketul-ketul juga, kadang sebesar penumbuk. Tapi kita boleh kenal itu serupanya darah. Memang bila kita penyek-penyek pun dia hancur dah. Itu. Dan kalaulah misalnya kita keguguran, kita tengok mungkin ada warna-warna pink dan warna putih dah misalnya nak jadi dah. Itu apabila keluar darah selepas itu nifas lah. Itu dia. Okey. Okey, boleh? Dah. Dah. Faham dah. Itu dia. Okey. Jadi kita tengok persoalan seterusnya. Persoalan seterusnya sebelum kita masuk istihadah dalam nifas ni. Sebab benda-benda ni penting juga. Tak masa mengandung, keluar darah apa benda. Okey. Misalnya seseorang itu hamil 9 bulan dah. 9 bulan lebih dah. Lepas tu dia kata dia dah ni. Untuk bersalin. Tapi dalam masa tu dia sakit dan keluar darah. Apa pula darah tersebut? Macam baru ni B tanya Kak Nur. B tanya bagi pihak anak saudara dia. Tengok dia tak sakit tapi dia lah hari tu dia. Dia tak sakit tapi keluar darah. Keluar darah itu nak tentukan darah apa. Tu dia. Okey, kalau berlaku macam ni, darah keluar semasa sakit hendak bersalin. Dan sejurus lepas tu terus bersalin. Maknanya darah itu tidak dinamakan nifas ataupun tidak dinamakan haid, tetapi dipanggil damut tolak, iaitu darah fasad lah. Darah fasad maksudnya kita kena solat lepas tu. Tapi masa ada darah tu, sebelum bersalin tu, kita tengok keluar darah, baru nak semayang, tengok keluar darah sikit je. Kita kata mungkin ada sejalur je dalam lendir-lendir tu. Walaupun sejalur je pun, kita diajar mengikut kaedah yang betul, iaitu bila nampak darah, maknanya kita tak boleh solat. Kita kena berhentikan semua ibadat kita. Tu dia. Tak boleh solat dalam keadaan darah-darah bimbang. Darah itu akan jadi haid. Kita beribadat dalam keadaan haid. Tapi kalau tak cukup 24 jam tadi, keluar darah, kita tak semayang lah. Contohnya waktu Zuhur tu, kita tak beranak lagi tapi memang dia dah tak sakit misalnya. Jadi kita pun masa ada darah tu tak boleh semayang. Kita anggarkan ia sebagai haid. Jadi kalaulah berlalu 24 jam. Ya. Ya. Apa kita tak boleh solat masa tu? Tak cukup 24 jam. Tapi berdasarkan kebiasaan kita tahu dah bahawa maknanya nak bersalin dah tu tak lama lah, tak sampai 24 jam akan bersalin lah maknanya turun darah tu. Lazimnya kita akan semayang macam biasa lah, maknanya kita suci, lepas tu kita semayang dah juga, kita tak tunggu dah. Okey, seperti minggu-minggu yang lepas kan Nun terang dah. Ustaz-ustaz dan ulama-ulama pun kata kita ni sebagai manusia, kita mesti beramal perkara yang zahir ketika itu. Okey, jadi apabila darah ada,
kemungkinan dia akan menjadi haid. Maknanya sebab kita kata wanita hamil pun kemungkinan akan keluar haid. Jadi apabila darah ada, maknanya kita andaikan ia haid terlebih dahulu sebab ada darah. Jadi kita tak boleh sembahyang lagi. Maknanya sebab ada orang walaupun dia kata dia keluar darah, mungkin sebelum-sebelum ni 2-3 jam lepas tu dia beranak. Tapi kemungkinan tak beranak lagi untuk kali ini. Sebab itu kita kena berhukum dengan perkara yang zahir ketika itu. Jadi bila ada darah, maknanya kemungkinan haid. Kemungkinan kita lebih 24 jam tak beranak lagi. Maksudnya gitu. Jadi kita tak boleh solat. Jadi kena anggap dia hamil. Kita anggap dia tu. Dia haid. Jadi tak semayang. Tak semayang lagi ketika ada darah. Maknanya kita tengoklah lepas itu. Kalau lepas tu darah kita rupanya tak sampai pun 24 jam, kita pun beranak. Maknanya barulah kita hukumkan darah yang tadi tu sebagai damut tolak. Damut tolak tu maksudnya darah fasad. Bila darah fasad bukan haid, maknanya kita kena qada. Lepas tu baru kita boleh kena qada. Dah dosa dah kita buat gitu. Kita tak berdosa sebab kita berhukum dengan cara yang betul. Itu dia. Aku mati je masa duk beranak tu. Dah kalau kita tak boleh kat apa ada darah tu, maknanya darah itu merupakan manik, penghalang daripada beribadat. Apa? Manik. Kalau ulama-ulama fiqh, manik penghalang. Manik tu kan penghalang. Darah itu merupakan manik ataupun penghalang daripada kita beribadat. Lepas bersalin baru kita tahu darah apa. Sama ada istihadah ataupun haid. Jadi bila tengok ada darah tu, jangan gaduh nak solat. Tunggu dulu. Kalau lepas tu, masa kita turun darah tu, kalau di private, cepat-cepat dah isu kita semayang, suruh kita semayang taubat apa semua. Kalau di tempat private, suruh kita semayang masa tu. Dia kata dah lama dah dia nak beranak. Yelah, maknanya doktor pun maknanya ilmu dia tu sama dengan kita kan. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku kan. Jadi kita kalau boleh ikut kaedah ulama lah selamat kan. Okey. Maaf dari tu keluar, jadi tertinggal nak tanya ya. Kalau misalnya kata darah tu keluar sebelum bersalin, darah tu dikira macam mana? Kalau sebelum bersalin tu tak sampai 24 jam, maknanya darah itu disebut sebagai damut tolak, iaitu darah fasad lah, darah yang rosak. Makna dihukumkan istihadah lah, maksudnya bukan haid. Bermakna kita kena qada solat kita yang kita dah nak solat tu. Yang kita tak solat. Tapi masa tu maknanya dia tinggal dulu solat, lepas tu katakan diiringi dengan bersalin, dia kena qada je lah lepas dia habis nifas. Dia kena qada je. Itu hak yang saranan ulama lah, pendapat ulama, sebab kita sebenarnya tak boleh beribadat ketika ada darah. Sebab darah itu merupakan manik. Manik ni penghalang daripada beribadat. Itu yang kita kena beramal dengan perkara zahir ketika itu. Kita tak boleh ikut maknanya hak lepas. Itu yang terbaik lah. Sebab Imam Nawawi dia begitu teliti. Itu dia. Okey. Kalau jenis masalah wanita mengandung bleeding kan? Kalau yang bleeding tu kalau cukup 24 jam tetap dikira haid. Walaupun dia mengandung. Walaupun kita kata doktor sekarang pun dia kata kalau orang mengandung ni lubang rahim, pintu rahim tertutup, tapi kita kena ikut pendapat ulama. Pendapat ulama itu pendapat yang muktamad dan asah dalam mazhab kita, mengatakan wanita hamil pun boleh ada haid. Itu. Kalau yang bleeding ni Kak Nur, misalnya kata dia mengandung dalam 5-6 bulan, katakan tiba-tiba bleeding, so start daripada the bleeding tu dia kira waktu haid lah tu sampai pada masa maksimum haid dia kira istihadah. Kalau lebih pada 15 hari tu
dia kira istihadah pula lah, istihadah kubra yang kita bincang-bincang dulu tu lah. Kerana Start daripada bleeding tu sampai nanti masa dia bersalin, dia akan kena sentiasa kira dan tanda hari-hari yang dia ada darah keluar tu. Sebab kita tengok dua keadaan ni Muna. Yang pertama, mungkin darah dia tu sekejap-sekejap terputus-terputus kan. Jadi kalau terputus-terputus tu sehari kita tengok sehari tu contoh 3 jam. 3 jam dia keluar mungkinlah pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 keluar. Jadi 4 jam. 4 jam. Lepas tu berhenti. Maknanya masa darah keluar tu dia tak solat lah. Okey. Betul. Jadi 4 jam lepas 4 jam tu berhenti. Berhenti maknanya mungkin esok pula mari. Esok pula keluar. Okey. Jadi esok pula dia tanda masa mula keluar tu pukul berapa? Pukul 8 pagi misalnya. Sampai pukul 5 petang. Sampai pukul 5 petang, pukul 8 sampai pukul 5. Jadi berapa jam? 16 jam dah. 16 jam campur pula dengan 4 jam yang terdahulu tadi. Lepas tu mungkin dia berhenti pula hari kedua ataupun hari ketiga pula keluar berapa jam. Jadi dia nak kira berapa jam itu dia tengok bila start keluar. Kalau berhenti tu maksudnya bila berhenti, kalau dah cukup lagi 24 jam dia kena solat, dia kena puasa lah. Maknanya. Kalau ada pula darah berapa jam pula? Maksudnya bila keluar darah pula kena berhenti beribadat pula. Sehinggalah mencukupi 24 jam dalam tempoh 15 hari. Okey, kalau cukup 15 Okey, maknanya kan kalau masa dia bleeding tu kan, masa hari pertama dia keluar macam 4 jam pertama tadi dia ada. Lepas 4 jam tu dia berhenti. So maknanya daripada mula dia darah keluar tu sampai 24 jam tu dia kena berhenti dululah ibadatnya. Maknanya tak payah mandi wajib dululah kan? Tak payah mandi wajib. Maknanya masa ada darah dia kena berhenti ibadat. Dia tandalah maknanya solat apa yang dia tak tunaikan masa ada darah. Okey. Maknanya lepas 4 jam tu dia bersih. So dalam tempoh bersih tu maknanya dalam tempoh dia tak payah mandi dulu lah. Maknanya walaupun dia bersih darah ada, dia masih hold dulu dalam tempoh 24 jam. Selepas 24 jam tu kalau darah tu tak ada lagi, maknanya dia mandi dan qada waktu-waktu yang dia tinggal tu lah. Ya. Okey. Situasi dia sama. Okey. Macam yang tadi kawan kita tanya tadi. Sebenarnya darah itu ada, cuma sebab kita tak bergerak. Kalau kita duduk baring saja darah tu tak turun. Tapi bila kita bergerak, berjalan je darah tu pun turun. Masa dia bleeding masa tu, masa kita bergerak. Karena kita tak bergerak, dia berada dalam badan kita darah tu. Yang situasi sama macam tadi. Cuma lagi bila bergerak baru turun darah. Kalau tak bergerak dia tak turun. Dia tak adalah darah keluar secara itu. Jadi darah macam di dalam. Okey. Kalau di dalam bila kita calik ada, dikira ada. Tapi bila kita calik tak ada, maknanya dikira tak ada. Maknanya kalau berlalu 15 hari tu sebab kita jarang bergerak, maknanya darah tu memang duduk di dalam. Tak turun maksudnya. Maknanya kita hukumkan yang zahir lah, yang tidak ada darah. Maknanya kita calik pun tak ada. Maknanya kita hak yang kita nampak zahir tu tak ada. Maksudnya kira tak ada lah. Faham. Sebab tu lah bila kita bleeding sikit tu, doktor tak bagi kita bergerak langsung. Jadi kalau kita tak bergerak tu dia tak turun lah darah tu, kita senyap gitu kan. Tapi kita bergerak je sikit mula. Maknanya kita hukumkan secara zahir lah. Kita berhukum secara zahir. Maksudnya kalau sebab calik tu perlu juga calik. Sebab calik tu dikira bila ada darah. Tu waktu fatrah kan. Kita belajar gitu kan. Waktu fatrah itu merupakan waktu ada darah. Okey. Kira bukan darah haid lah kan?
kira darah istihadah. Kalau tak cukup 24 jam istihadah, Izzah. Kalau cukup 24 jam haid. Tu. Kita tengok waktu dia. Kalau yang air tuban tu macam mana? Air ketuban itu tidak termasuk darah. Air ketuban biasa dia jernih kan. Dia bukan darah, bukan. Maknanya bila keluar air ketuban pun bukan dikira darah lah. Maksudnya gitu. So maknanya sebab dia kan kalau kita bersalin, air ketuban tu dia kalau sampai habis air ketuban tu baru kita bersalin. Jadi kita kena semayang lah. Macam tu lah kan. Tapi air ketuban kan banyak. Yelah. Maknanya kalau masa keluar air ketuban tu, kita nak bangun pun mungkin susah, ya tak? Maknanya kalau kita tak boleh nak solat masa tu, kita tanda, kita kena qada balik. Itu je. Kak Nur, minta maaf Kak Nur nak mencelah lagi. Ya, tak apa. Tak, biar. Ni apa tu berkenaan dengan bleeding ni tadi. Katakan ada satu kes tu dia bleeding tapi tak panjang, bukan tak panjang, maknanya macam tadilah 3 jam 4 jam ataupun kadang-kadang satu hari tu dalam tempoh 24 jam tu ada sikit gitu kan, tapi lepas tu besok baru ada lagi dan sepanjang tempoh dia mengandung tu memang macam gitu je sampailah dia nak bersalin, tapi sentiasa ada, maknanya dia tak banyak tapi maknanya macam satu dawatkan je lah dot gitu kan, tapi memang darah. Okey. Jadi dia tengoklah, maknanya permulaan keluar tu sama ada setitik tu, tengok tempoh dia sampai 15 hari. Setiap bulan tu dia tengok sampai 15 hari. Mula keluar sampai hari ke-15. Maknanya kalaulah cukup 24 jam dikira haid lagi. Tapi kalaulah 15 hari yang pertama tu tak cukup. 15 hari yang pertama tak cukup, maksudnya abaikanlah, dia jadi istihadah. Lepas tu kemungkinan hari ke-17 bulan yang sama keluar ni banyak. Banyak ni maknanya mungkin dalam 15 hari pula tu sampai hari ke-31 tu maknanya cukuplah 24 jam. Bermakna hak bermula 17 tadi tu dikira haid. Hak 1 hingga 15 ni istihadah. Hak 17 hingga 31 itu kalau cukup 24 jam, haid itu yang dikira sebagai haid. Itu. Maknanya kita guna kaedah 24 jam tu kan sebagai asas dan juga kaedah haid semua 15 hari untuk haid. Maknanya gitu. Sebab tu pentingnya catatan tu. Sebab kalau kes gini memang susah lah kan. Dia kata kemungkinan sepanjang sebulan itu dia keluar darah. Tapi dia kena ingat hak yang pertama tu kena catat. Yang pertama sehingga hari ke-16 tu. Maknanya cukup ke tak 24 jam. Kalau cukup 24 jam dah hak ni dan hari ke-16 17 ni bersambung, maksudnya dia kira istiadah kubra. Kita kena tengok mengikut kaedah tamyiz pula. Kalau tak boleh tamyiz, kaedah adat. Tapi andai katalah hak bulan pertama, satu hari bulan pada bulan pertama ni cukup 15 hari, tu cukup 24 jam. Tapi mungkin hari ke-18 tu keluar. Hari ke-18 tu istihadah. Tu. Kerana katakan ni masa dia mengandung, di awal memang ada tapi dia tak ambil kisah tau. Dah 2-3 bulan tu baru dia perasan, maknanya benda tu darah tu sentiasa tak berhenti. Jadi macam mana dia nak kenal rasa tarikh awal tu dia dah tak ingat dah, tapi dia tahu lah maknanya pada awal mengandung pun memang dah ada bleeding tu. Semuanya tak banyak. Macam mana kita nak kira hari pertama dia tu. Okey, sebab kalau dia mengandung tu rasanya mungkin senang lah nak kembali kepada adat tu, ya dah. Nak kira semula tu rasa senang. Sebab kalau orang sepatutnya kalau tak tahu kalau bala ni, tak tahu apa-apa dah ni, kemungkinan dia masuk dalam kategori mutahayyirah tadi tu. Tapi oleh kerana mengandung mungkin tarikh-tarikh tu dia ada kan. Maknanya mungkinlah masa dia jumpa doktor tu, doktor tanya dia haid terakhir bila berapa hari. Mungkin dia ada maklumat itu, dia berdasarkan adat bulan lepas lah. Itu dia. Maknanya sebab Muna kata dia datang berterusan, mungkin bulan ketiga, bulan keempat baru dia perasan. Dia perasan begitu.
Maksudnya dia kena rujuk kepada adat lah. Tu. Mona ada tak dulu kita belajar tentang kaedah tamyiz dengan kaedah adat ni? Mona masuk tak dulu? Kepakar ada Mona? Ada dah Mona. Kak tak dengar suara Kak Ana? Dengar. Mona tak ada dah. Mona. Saya baru masuk Kak. Tak? Baru masuk. Maknanya Mona dak ikutilah dulu yang kita belajar mengenai kaedah tamyiz dengan kaedah adat tu. Tak masuk. Baru nak belajar. Kalau tak apa. Dak sebab gini yang kata nak selesai masalah yang kata dak ingat dah ni apa? Dak tahu dah berapa hari dia mengalami darah kan. Jadi kalaulah dia dak tahu tu sebab sepatutnya nak menentukan haid tu dia berkena berdasarkan warna-warna darah. Kalau dia boleh pastikan melalui warna darah, boleh tentukan haid berdasarkan kaedah tamyiz tu. Tu. Tapi kalau tak boleh dengan tamyiz, dia kena berpindah kepada kaedah adat. Kaedah adat dia kena tengok period dia dah dulu-dululah sebelum dia pregnant tu. Tapi selalunya masa kita bleeding, masa kita ni warna dia tu bukan warna merah, dia warna coklat. Warna coklat. Ya, dia bukan warna merah. Bukan macam darah kan Kak Porok? Bukan. Adalah juga orang bleeding warna darah. Tapi kalau macam nak hala keguguran tu, dia akan jadi warna coklat dahulu. Okey, warna kita hari tu kita dah bincang juga. Warna ni ada 5 tahap warna kan. Maknanya warna coklat tu termasuk dalam warna-warna darah. Jadi kalau tapi sebenarnya dia warna coklat dahulu, dia bagi syarat dahulu. Tapi masa kita kalau nak keguguran, barulah dia jadi warna merah tu. Okey, jadi kalau ikut kepada kaedah tamyiz, warna kuat itu sebagai haid. Warna yang lemah itu sebagai istihadah. Maknanya kalaulah berlaku keluar darah tu, maknanya hak kita nak tentukan hak mana haid ni, hak mana jadi istihadah ni berdasarkan warna tu lah. Bila dah melangkaui hari ke-16, maknanya kita pun kembali kepada kaedah tamyiz. Kita tengok warna-warna darah tu. Kalau warna coklat itu hari bermula berapa hari warna coklat. Lepas tu merah tu berapa hari. Macam ke haid dululah Kak Pah. Macam kita faham. Tapi kalau situasi saya, kalau haid, selalunya warna gelap dahulu. Lepas tu akhirnya dia akan menjadi warna cerah. Yang 5 warna tu lah. Tapi kalau nak keguguran, dia akan datang warna cerah dahulu. Lepas tu baru warna gelap. Baru saya perasan lah ni. Ya, Kak Pah tu masa nak gugur tu lebih 15 hari juga ke? Tak ada masalah Kak Pah. Kalau dok lebih 15 hari, maksudnya kalau dalam tempoh 15 hari tu semua tu dikira haid kalau cukup 24 jam tu. Ada masalah. Jadi warna coklat dengan warna merah itu warna merah kemudiannya tu tak cukup 15 hari tapi lebih lah ada berapa? Lebih lah ada berapa jam ke? Haid belaka. Haid belaka. Haid belaka. Dia terpusing kalau masa haid tu dia akan warna gelap dulu. Penghujung tu warna dia terpusing, Ni baru perasan lah ni. Baru cakap ni baru teringat. Yalah maknanya kita tengok gitulah darah kita ni kalau cukup 24 jam dihukumkan haid. Dok kira ketika mana. Tu dia. Okey. Not. Ya. Berbalik pada Muna tadi, soalan Muna tadi kan dia perasan bermula pada bulan yang ketiga lah kata dia kan. Jadi bila dia perasan tu baru kita nak kira. Kita nak kira balik tamyiz secara adat tu kita kena kira daripada tarikh bulan 3 tu lah kan. Yang bulan 3 tu lah.
Dia kena kira semula. Dia kena kira semula. Daripada yang bulan Kan dia kena kira daripada bulan 3. Okey, bulan 3 tu dia sedar. Tapi bulan 3 tu dia sedar. 2 bulan tu dah lepas. Tapi kalau macam kita nak kira adat, sebab kalau kita nak kira tamyiz, kita tak boleh bulan 3 kan Kak Nun? Kena daripada awal dia mengandung. Ya. Maknanya walaupun dia sedar bulan 3, tapi dia kena kira semula. Hak bulan 1 dengan bulan 2 tu dia kena kira semula. Kalaulah kita kata hak bulan 1 tu dia tak tahu berapa hari mari. Tak tahu. Hak bulan 2 pula tak tahu berapa hari mari. Maknanya hak bulan 3 tu dia berada dalam keadaan mutahayyirah tu. Mutahayyirah. Tapi kalau mengandung rasanya mudah sikit kira hak bulan 1 tu. Sebab tarikh tu mungkin masa dia bincang dengan doktor tu, dia tahu kan period terakhir dia. Mungkin dia boleh tahu. Tapi kalau dia tak tahu, bulan 3 tu dia berada dalam keadaan mutahayyirah. Okey. Dia kira start macam mutahayyirah. Mutahayyirah yang mana lah? Mutlaqah ke ataupun yang nisbiyah tu. Maknanya separuh. Mungkin dia ingat tarikh, sebab tarikh tu mungkin dia ingat lah kan. Sebab dia pernah bincang dengan doktor tarikh period dia yang terakhir. Mungkin doktor tanya. Sebab nak tentukan berapa bulan dia tu kan. Tapi kalau dia ingat, walaupun dia dah mutahayyirah, sebenarnya dia ada catatan dia ada catatan tarikh, dia ada catatan hari. Dia sebelum dia mengandung tu. Yang itu kita boleh kira adat lah kan? Boleh lah. Sebab dia ingat. Dia boleh kira adat lah. Ada catatan. Boleh lah. Maknanya dok siapa mutahayyirah lah. Kan kalau mengandung tu. Okey, boleh dah tak? Kan ada lagi nak. Sekarang ni pemakanan. Jadi tak mustahil kalau kadang-kadang kita zaman sekarang ni banyak berlaku macam ni. Masa dia mengandung ni banyak-banyak kita dengar juga. Yang ni satu aku jugalah kita kena ketat. Sebab banyak kes sebenarnya orang yang mengandung 9 bulan ni macam kata Muna tu. Dia datang sekitar dah ada dah. Kes-kes banyak. Sebab itulah kita kena belajar sangat ni bab ni ya tak? Supaya kita tidak keliru. Okey. Nak teruskan lagi ke macam mana? Terima kasih Kanan atas pencerahan. Sama Muna. Sama lagi ke In? Ke-12 takut lewat bila kita sambung tu. Kita sambung tak sedar hari tu sampai 2 jam lebih dah. Nak masuk pula. Tak apalah kita sambung semula pula bahagian ni. Sebenarnya banyak. Kalau dalam nifas ni rasanya lagi banyak pada haid. Tapi tak apalah sebab kita mungkin dah kita dah faham macam mana nak kira kaedah tamyiz tu dalam haid. Mungkin mudahlah sikit dalam bab nifas ni. Tapi sebenarnya bab nifas ni lagi banyak lah. Tu. Sebab dalam nifas pun mungkin berlaku haid. Ya tak? Ada nifas, ada haid, ada istihadah. Tu. Tak apalah maknanya kita sambung semula lah lepas ni kan. Sebab kalau nak sambung pula ni, hak tajuk ni rumit sikit. So rumit sikit kena mikir. Jadi kita sambung minggu depan lah. Hak ni tak? Hak rumit ni kapan ni kepala pula. Itu dia. Okeylah. Gana? Banyak juga dah dapat hari ni. Lepas tu dapat situasi baru yang Muna tanya kan. Ya.
Sebab mungkin dah kita dah pernah mengalami, jadi kita pun tak perasan ya dah, In. Tapi mungkin daripada orang lain kita dapat info tu. Ada nak tanya ke? Ada Ida nak tanya ke dah? Ida macam Ida cakap je. Tanya, dengar je ni. Ingat ke Ida nak tanya? Maaf Kak Nan, kawan banyak tanya sebab baru masuk kelas. Dah apa Muna? Alhamdulillah, maknanya mencerahkan fikiran kita ni sebenarnya. Tanya-tanya tu. Sungguh. Kita suka. Tanya. Yelah, kita suka. Sebab banyak bertemu dengan banyak orang bertanya. Macam ni bukan tak semestinya faham lah ke? Yelah, sebab benda-benda ni kan perlu dibincangkan. Sebab ramai orang tak faham ya tak. Bila orang tanya, kita ni lah, kita kalau Kak Nung ramai orang tanya-tanya gitu. Maknanya kena ada ilmu nak khabar tu. Itu. Okey, tak ada apa dah ke? Ada lagi nak perkatakan apa-apa? In? Kak Nan, terima kasih banyak-banyak. Sama, Mona. Kena banyak tanya. Kena banyak tanya sebab pengalaman masing-masing. Ya, sungguh. Tak sama tau pengalaman tu. Okey dah, tak ada apa dah ni. Okey, kalau tak ada, kita berhenti di sini dululah. Dan sebelum tu, Kak Nur minta maaf banyak-banyak lah kemungkinan dalam bercakap ini ada yang terkasar bahasa. Dan juga kepada Allah SWT, Kak Nur mohon keampunan sekiranya ada yang tersilap cakap ke dalam menetapkan hukum ni. Ya dah? Itu dia lah. Jadi Kak Nur akhiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey. Terima kasih Kak Nun. Yeah. Kalau sudi boleh buka. Kita bahas sikit.